لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih kepada hamba-hambanya yang bertaubat dan kepada hamba-hambanya yang menyucikan diri. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Dan barang siapa yang memilih selain daripada Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat nanti dia tergolong di kalangan hamba-hamba Allah yang rugi. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merofakkan tinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia izin daripada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk bernafas di atas muka bumi dia ini. Mudah-mudahan dengan peluang kehidupan ini, dengan nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam, kita munafaatkan sepenuhnya bagi mencari redha Allah dengan mencari bekalan-bekalan yang disuruh oleh Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Berjayalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. InsyaAllah kita sambung siri pengajian kitab Fiqh Mazhab Syafi'i. Kita dah di muka surat 101. Fasal yang keempat, jenis-jenis air. Jenis air terbahagi kepada 4 jenis. Air terbahagi kepada 4 jenis. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, air musyammas. Yang ketiga, air mustakmal. Yang keempat, air mutanajis. Air mutlak kita dah bahas dah. Air musyammas, air mustakmal, kita dah belajar dah sebelum ni. InsyaAllah malam ni kita akan sambung jenis air yang keempat, iaitu air mutanajis. Air yang mengandungi najis. Baik, kita tengok. Air mutanajis ialah air yang jatuh najis ke dalamnya. Bila najis jatuh ke dalam air tu tak nama air mutlak dah. Dia tukar status dia, dah jadi air mutanajis. Air yang mengandungi najis. Atau air yang terkena najis. Tadi dia kata air mutanajis ialah air yang jatuh najis ke dalamnya atau air yang terkena najis. Air itu, air mutanajis ini terbahagi kepada 2. Terbahagi pada 2 pula.
Yang pertama, air yang sedikit. Bila tersebut air yang sedikit dalam membahaskan bab ayat ni, iaitu air yang kurang dari 2 kulah. Air yang kurang daripada 2 kulah. Yang kedua, air yang banyak, iaitu air yang cukup 2 kulah atau lebih. Ayat mutanajis ni terbahagi pada 2, satu ayat yang sikit, satu ayat yang banyak, lebih daripada 2 kulah. Baik, kita tengok pula. Air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kulah menjadi air mutanajis dengan sebab masuk najis ke dalamnya atau terkena najis. Sama ada air itu berubah warnanya, atau baunya, atau rasanya, atau tidak berubah. Bila ada najis, nampak duk jernih tapi najis ada dalam tu. Ini adalah berdalilkan mafhum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil khubas." Dalam riwayat yang lain, "Idza balagal ma'a qullatain lam yahmil khubus." Maksudnya, apabila air itu sampai 2 kulah, tidak mengandungi ia akan najis. Bila sampai 2 kulah, maksudnya air tu banyak. Bila banyak, dikira najis tu tak boleh mempengaruhi air yang banyak tu. Mafhum hadis tersebut, air yang tidak sampai 2 kulah, bila jatuh najis ke dalamnya atau terkena najis, air itu dihukumkan air mutanajis, sama ada air tadi berubah atau tidak. Pasal apa? Pasal sikit, pasal tak cukup 2 kulah. Banyak mana 2 kulah? Saya kita tengok ulama detailkan 2 kulah tu. Kita ni yang mengancam kita ni cicak lah. Cicak cukup mengancam. Dia sabit Nabi suruh bunuh. Cicak ni binatang yang sunat kita bunuh. Siapa bunuh, ada hadis Nabi, mafhum ada hadis Nabi, siapa bunuh, sekali pukulan lah, pergi terus ya, kira. Hampuk sedai, 100. Dia dapat pahala. Kalau tak mati lagi, 2 kali dia kurang. 3 kali dia kurang. Pasal Islam dia tak mau apa, walaupun binatang tu jadi musuh pada kita, tidak mau ada unsur seksa dia. Ini bagi sedah ya, agak mati sedah, pahala besar kat kita. Dan cicak ni kita tengok dia dengki sungguh. Dia dengki sungguh. Wallah kita baru salin ayak ya, tengok-tengok ada pula dah. Kadang-kadang bila kita cuci, dia pergi berak tempat tombol yang kita nak pegang tu pula. Tan lain luas lagi tapi saja. Tu yang Nabi suruh bunuh tu. Nabi suruh bunuh cicak ni. Ingat di kampung Ustaz dulu pun ada daun menora cicak. Ingat tak? Pernah ni tak? Daun menora cicak. Kami dulu bila pakcik tu balik daun tu, cicak mai hurung. Mai kemun daun tadi. Tu kau duk bunuh dapat pahala banyak Allah Taala bagi sesuatu yang itulah apa dia hikmah daripada daun tu. Dipanggil daun menora cicak. Taknya tu ya, tak lagi dia mai duk keliling tu. Jadi cicak ni memanglah dia cukup apa ni lah, binatang yang dia tak suka pada apa, Islam ni tak suka pada kebaikan. Tengok apa dalam peristiwa Nabi Ibrahim dibakar pun, dia duduk nak bagi terbakar kuat lagi, cicak lah di antaranya. Jadi disunatkan kita bunuh cicak ni, tak ada masalah. Baik. Mengenai air yang banyak,
iaitu air yang cukup 2 kolah atau lebih. Tidak menjadi air mutanajis bila masuk najis ke dalamnya. Kecuali air itu berubah warnanya atau baunya atau rasanya. Ini adalah berdalilkan kepada mafhum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a la yunajjasuhu syai' illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi." Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Maksudnya bahawasanya air itu tidak menajiskan, akan dia oleh sesuatu. Ayatnya macam mana? Ayat yang banyak melebihi 2 kolah. Kecuali berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Bila 3 keadaan tu berubah, walaupun ayat banyak, maka tak boleh maka dikira mengandungi najis juga. Masa Ustaz duduk di Sabah tu, Masjid Negeri Sabah. Masjid Negeri Sabah ni dia buat kolah. Kononnya nak bergelak lah depan tangga nak naik masjid tu. Dia 2 tingkat. Tapi Dewan Semayang dia di tingkat atas lah. Kita nak kena naik tangga. Depan tu dia buat kolah ayak pancut. Elok lah. Tapi burung duk berak. Burung ayak banyak lah. Burung duk berak, kolah luas. Burung berak kadang sampai jadi hijau warna, kadang-kadang dia nak jadi nak merah-merah. Last kali tutup malah, tak buat lah. Tak silap Ustaz dah ni lah, dah buat renovation dah. Dah tutup dah, tak buat dah kolah tu. Maknanya membazir lah. Nak kena tukar tiap-tiap minggu, nak kena tukar. Inilah ancaman-ancaman tu lah. Burung, kelawak, dia berak. Cicak tu sama telah dah cicak ni. Baik, justru itu Imam Nawawi berkata di dalam Al-Majmu', dalam kitab dia. Imam Nawawi ni ulama mazhab Syafi'i, bermazhabkan Syafi'i. Di antara kitab yang dia tulis, kitab Al-Azkar. Qala Ibnul Munzir, ajma'u anna al-ma'al qalil aw kasir idza waqa'at fihi najasah faghayyarat ta'man aw launan aw rihan fahuwa najis. Ibnul Munzir berkata telah ijma' para ulama. Ijma' ulama ni persepakatan ulama. Kita jadi sumber hukum. Sumber hukum kita apa dia? Hak asas tu 4. Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Quran, kalam Allah, kata-kata Allah. Hadis, segala yang disandarkan kepada Rasulullah. Sama ada kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi. Nabi tak kata apa pun boleh keluar hukum daripada batang tubuh Nabi tu. Contoh dia apa dia? Contoh dia sahabat sembelih dha'. Sahabat sembelih dha'. Sahabat masak makan, Nabi tak larang. Nabi tak larang. Kalau Nabi larang tentu jadi haram. Dan Nabi tak makan. Bila Nabi tak makan, keluar hukum makruh makan dha'. Keluar hukum juga. Walaupun Nabi senyap, tak kata apa. Ni Nabi ni daripada hujung rambut dia sampai hujung kaki menjadi panduan kepada kita, contoh tauladan kepada umat dia. Jadi Nabi ni jangan kata perkara haram, perkara makruh pun Nabi tak buat. Itu makan dha' tu makruh tu, Nabi tak makan. Organ-organ dalaman binatang kita duk sembelih makan tu, Nabi tak makan. Kita nombor 1 parut, rebus, cicah, ayam asam. Lajak makan nasi.
Tapi Nabi tak makan. Nak habaq makruh, keluar hukum makruh. Kita makan organ-organ dalaman binatang tu. Tapi Nabi tak larang. Kalau larang tentu dia jadi hukum lain pula. Kalau larang dia boleh jadi bentuk, dia akan bertukar hukum, boleh jadi haram. Jadi itu di antaranya. Quran, hadis, ijma' ulama'. Ijma' ni persepakatan ulama'. Ijma' ni pula terbahagi kepada dua pula. Ada ijma' sukuti, ada ijma' qauli. Ni kalau kita belajar usul fiqh lah. Ijma' sukuti ni bila mereka bincang satu-satu hukum, pakat diam. Diam. Maknanya tak ada bantahan apa. Tak ada bantahan, boleh diterima lah. Ijma' qauli ni masing-masing mengeluarkan pandangan, pendapat dalam satu-satu hukum dan mereka berpegang. Contohnya dalam hukum-hukum bagi jenayah hudud, tak ada ulama' yang tolak. Semuanya ulama' bersepakat dalam 6 kes jenayah tu. Curi, rompak, zina, tuduh orang zina, qazaf. Lagi murtad. Tu di antara hukuman minum arak tu 6 jenis hukum jenayah yang semua ulama, ijma' ulama bersepakat, mereka tak tolak. Memang kategori dia dalam jenayah hudud. Walaupun ulama tu agak dari segi pegangan fiqh dia berbeza dengan kita, tapi bab ni semua ulama ijma'. Tu di antaranya. Baik. Berkata Ibnul Munzir, telah ijma' para ulama bahawa air yang sedikit atau air yang banyak apabila jatuh najis ke dalamnya lalu berubah rasanya atau warnanya atau baunya, maka air itu adalah najis. Air itu jadi air mutanajis. Warna, rasa, bau. Kadang-kadang kita minum air kopi, cicak berak lagi tak nampak. Mungkin dengan bau dia. Kopi ni bau pelik ni. Kita boleh buang. Cicak ni dia sasaran dia betul tu. Dia piduk tu kalau kita tak cawan, tak tutup, masuk. Kalau teh kita nampak, kena kopi pakai telan sekali ya. Kalau orang tak alert dengan bau dia dengan apa, habis. Baik. Oleh itu dalam masalah ini Imam Nawawi berkata di dalam Ar-Rawdah, adalah dimaafkan beberapa najis bila jatuh ke dalam air, tidak menajiskan air itu. Ada pula yang dimaafkan. Air tadi tidak menjadi air mutanajis. Apa dia? Tengok, yang pertama, bangkai-bangkai yang tidak mengalir darahnya jika dipotong di masa hidupnya. Masa hidup, kita potong dia pun tak keluar darah. Dia contohnya seperti lalat. Lalat bukan keluar darah apa dia? Lipas dan sebagainya. Yang kedua, yang ni kalau dia masuk dalam ayat tak jadi najis ni. Ni dimaafkan. Yang kedua, najis yang tidak dapat dilihat dengan mata yang sederhana kerana halus, seperti najis yang ada di kaki lalat. Mana siapa duk pergi siasat, dia duk hinggap di mana? Lalat ni tentulah dia pergi cari tempat-tempat yang bangkai ke apa ke, dia mai hinggap kat kita, ataupun dia jatuh dalam air yang sedikit sekalipun, tak jadi najis. Lalat ni dia pergi tempat hak busuk, bangkai-bangkai. Kalau lebah dia pergi cari hak wangi. Contohnya yang lekat di kaki lalat lah, atau di kaki lipas apa tu, semua tu dimaafkan.
Yang ketiga, najis yang dibawa oleh lalat-lalat ke dalam air. Kita tak dibebankanlah untuk nak siasat, nak apa yang di kaki lalat tu. Yang keempat, percikan air kencing yang tak dapat dilihat oleh mata. Halus sangat kita tak perasan dan sikit sangat. Kalau mercik nampak kita kena cuci ya. Jadi najis mutawassithah. Dan ada hadis Nabi yang Nabi lalu dengan sahabat dalam satu lalui satu perkuburan. Nabi kata penghuni kubur tersebut sedang diazab oleh Allah. Itu kita kena jaga juga. Nabi Allah Ta'ala buka hijab. Nabi tahu penghuni kubur tu sedang diazab. Bila sahabat tanya, sebab apa diazab? Yang pertama di antaranya dia ni dua kuburan kalau tak silap. Yang satu ni selalu mengumpat. Mengadu domba, namimah. Satu lagi disebabkan kencing dia. Tu kita kena jaga. Takut mercik apa semua tu kena jagalah. Kalau sikit betul dimaafkan. Ni takut mercik sampai jadi banyak. Lepas tu sebab itulah disunatkan bila kita buang air kecil, disunatkan kita istibrak. Istibrak tu kita berdehem-dehem, buat batuk-batuk supaya sisa-sisa saki-baki yang ada dalam saluran kencing kita tu dia keluar habis. Tu ramai orang tak buat. Sebenarnya penting sangat. Daripada hadis yang kena seksa kubur tu sebab ayat kencing dia, Nabi ajak kita bila kita buang ayat kecil, disunatkan kita istibrak. Istibrak ni kita berdehem-dehem atau batuk-batuk. Buat batuk-batuk bagi keluarlah. Kena jaga. Tidak bila dia basuh-basuh dia bangkit balik keluar. Hak tu bahaya tu. Bila kena di pakaian kita jadi najis, pakaian kita najis, bila pakaian kita najis sembahyang tak sah. Tu yang punca kena azab dalam kubur tu di antaranya. Baik. Yang kelima, kucing yang menjilat atau memakan benda-benda najis. Dia makan, lepas tu dia kata, lepas tu kucing tu pergi gitulah. Dan di lidah dia tu bukan kita nak kena pergi duk gosok cuci lidah dia. Jadi dia kira hilang, dimaafkan. Najis yang ada di lidah, di mulut kucing tu. Yang keenam, bulu-bulu najis yang sedikit pada uruf pandangan orang ramai. Uruf ni pun salah satu sumber hukum juga. Uruf ni pun salah satu sumber hukum. Uruf ni apa dia? Kebiasaan. Pada adat, kebiasaan. Orang tengok adat kebiasaan sikit ke banyak? Sikit ni. Kita hukum sikit. Jarak antara kita nak sembahyang sunat wuduk. Jarak dia tengok pada uruf. Lama tak masa dia tu. Bila kita ambil wuduk sunat, kita sembahyang sunat wuduk. Usalli sunnatal wuduk raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas itu boleh tak? Dia ambil wuduk lama duk menyembang dengan orang apa lama dah masa kat setengah jam dah. Lepas tu nak sembahyang sunat wuduk. Di sini kita kena tengok uruf. Kira kategori lama ke sat. Kalau lama tak boleh dah. Nak sembahyang sunat wuduk, pergi ambil wuduk pula. Tajdid wuduk, memperbaharui wuduk, sembahyang sunat wuduk pula. Hebat, besar pahala orang boleh beramal macam tu. Di antara Sayyidina Bilal bin Rabah, Nabi kata masa Isra' dan Mi'raj, Nabi dengar tapak kaki Bilal di syurga. Sahabat pun, hebat ni, apa specialnya Bilal ni. Bila sahabat tanya Nabi, sahabat tanya Bilal, maka Bilal kata dia sentiasa berwuduk.
Dia sentiasa berwuduk dan dia bila batal dia pergi ambil wuduk, dia sembahyang sunat wuduk. Sentiasa berwuduk. Ni satu amalan ahli syurga. Siapa boleh beramal ni, mungkin menjadi musabab untuk dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Batal je pergi ambil wuduk. Batal je pergi ambil wuduk. Ini satu amalan yang menjadi sebab untuk masuk syurga. Cuma kita ni, ustaz ni ria tak apa nak tahan. Tak apa nak tahan wuduk ni. Mungkinlah cara pemakanan kita. Lemak pucuk ubi. Ubi, ulam rebus. Cicoh budu lagi. Macam-macam lagi. Semua tu sedap tu. Mungkin pemakanan kita. Orang sebelah-sebelah timur tengah tu, dia makan kurma, makan benda-benda itu tak dia lebih ni sikit lah dalam bentuk angin badan ni. Lebih terpelihara sikit kot. Kita tengok cara pemakanan mereka. Kurma, kismis, benda-benda macam tu. Baik, kita apa petai, jerin, apa pucuk ubi, pucuk paku, tu dia. Pucuk letup. Pucuk letup. Lah ni budak-budak pun tak tahu dah. Sedap. Cicoh budu pula. Pucuk kaduk. Semua tu ubat lalu nasib mereka tu. InsyaAllah. Baik, kita tengok. Yang ketujuh, najis-najis binatang yang ada pada dubuk dia lah. Dubuk binatang kucing tu. Contoh dia kerin, dia main kat kita apa ke. Kalau tak lekat kat kita, dimaafkan. Dan payah untuk nak jaga. Pasal tak ada orang kot, pergi duduk basuh berak kucing. Tiap-tiap kali kucing dia ni, tak ada. Tu. Kalau benda sikit saja dia main kat kita kot mana, dimaafkan. Kalau ada najis tu, lekat pada kita nampak, maka menjadi najis mutawassithah. Kena basuh lah. Baik. Sehubungan dengan masalah ini, setiap najis yang payah untuk menjaganya adalah dimaafkan. Seperti debu najis-najis yang berterbangan di tiup angin. Ini adalah berdasarkan kepada kaedah usulul fiqh. Dia kalau ikut kita belajar fiqh ni, asap daripada bakaran najis tu mai kat kita, asap tu pun najis. Asap daripada najis tu mai lekat ni tau. Kan asap dia lekat, bau dia. Tapi dimaafkanlah. Bukan kita nak tahu. Baik. Berdasarkan kaedah usul fiqh, al-masyaqqah tajlibut taysir. Perkara yang payah itu membawa kepada kemudahan. Islam ni, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Islam dia tidak menyusahkan penganut Islam ni. Tidak menyusahkan, tidak memayahkan. Semua mudah. Semua kita boleh buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani hamba-hambanya seseorang melainkan dengan kemampuan kita. Kita mampu. Sembahyang 5 waktu. Wajib. Kewajipan itu sangat besar. Menjadi rukun Islam yang kedua. Selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Payah tak nak buat? Tak payah. Nah, sembahyang. Tak ada masalah. Sembahyang 5 waktu semuanya mendatangkan kesihatan, kebaikan kepada kita. Pahala besar lagi. Dapat pahala besar. Dapat menyihatkan tubuh badan kita lagi. Jadi tak menyusahkan. Tutup aurat. Wajib. Susah ke tutup aurat? Tak susah. Cuma hamba-hamba Allah kebanyakannya nak bantah. Wa kanal insanu ajula. Dalam surah Al-Isra. Allah Ta'ala firman, wa kanal insanu ajula. Sesungguhnya manusia ni suka berbantah. Dia suka bantah. Kalau tulis dilarang apa, hak tu dia nak buat sangat tu. Kalau tulis dilarang, bila sebut dilarang tu dia nak try, dia nak bantah. Jadi nak tutup aurat bukan payah sangat.
tutup, jangan bagi nampak warna kulit, jangan bagi nampak bentuk tubuh. Jaga batasan-batasan dia. Alhamdulillah lah, selamatlah, dapat pahala lagi, dapat menyelamatkan diri daripada fitnah lagi. Ni tak. Ni banyak yang tak faham. Nampak pakai macam tutup. Ada pakai niqab, pakai purdah. Tapi pakai skirt. Pula dah. Pakai purdah. Tapi baju ketat, seluar ketat. Tak menepati. Stokin tak pakai, kaki tak tutup. Banyaklah ni kira macam tak tutup aurat lah. Macam tak tutup aurat. Jadi kena jaga nah. Islam ni mudah, Islam tidak memayahkan. Kita tengok ibadat-ibadat agama lain yang sesat. Tengok, komen teruk. Nak bagi apa, nak buang dosa, jalan atas bara api, punca belakang tu. Buat cucuk sana, tarik sini, cakok belakang. Allah, teruk lah. Islam tak, kita istighfar, minta ampun pada Allah. Tuhan Maha Pengampun. Selagi mana pintu taubat tidak ditutup, selagi itulah Allah Ta'ala mengampunkan hamba-hamba dia. Tadi kita baca ayat mukadimah tadi. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Bertaubat. Kita salah silap, terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi dalam perkara maksiat, melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena sentiasa minta ampun kepada Allah. Nabi, manusia yang maksum, tak pernah melakukan dosa, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan sehari semalam 70 kali Nabi minta ampun pada Allah. Ada kata 100 kali lebih Nabi minta ampun kepada Allah. Nabi nak jadi dia hamba yang bersyukur. Tu Nabi tak buat dosa apa minta ampun. Apatah lagi kita ni yang banyak salah silap kita, sentiasalah kita minta ampun kepada Allah. Tengok kita lepas sembahyang, lepas ibadah, lepas beribadah pun kita istighfar. Nabi ajak istighfar. Lepas sembahyang. Sembahyang ni kebaikan kemungkaran. Kebaikan. Habis sembahyang, astaghfirullahalazim, 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 minta ampun pada Allah. Mungkin dalam sembahyang tadi kita lalai, kita leka, tak dapat nak menyempurnakan sembahyang dengan baik. Kita minta ampun. Allah Ta'ala sangat sayang, sangat suka, sangat kasih kepada hamba-hamba dia yang bertaubat. Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah kepada orang yang dia rasa dia tak berdosa dan dia tak bertaubat. Dia rasa macam okey lah, dia tak buat dosa apa dan dia tak bertaubat. Ini orang yang takabur, sombong. Dan orang yang dia mewar-warkan dosa yang dia buat. Salah silap dosa dia buat, dia cerita ke orang, dia bangga dengan dosa dia yang dia buat. Ini Allah Ta'ala tak ampunkan. Baru ni viral. Dahlah dedah aurat. Dedah aurat. Diviralkan gambar dia merata. Lepas itu dia cabat pula. Dia mempermainkan Islam. Mungkin tuan-tuan pun sampai kot maklumat tu. Dia kata apa? Dia tak sembahyang duha 2 rakaat pun kaya. Sedangkan ada hadis Nabi memberi jaminan orang yang amalkan sembahyang duha ni murah rezeki. Dia kata dia tak sembahyang duha 2 rakaat pun kaya. Dia tak tahu apa yang Tuhan bagi dekat dia tu berbentuk istidraj. Istidraj. Itu kita takut. Kita takut. Istidraj ni, contoh dia Tuhan bagi sihat, tak pernah sakit. Dia berasa sombong lah. Tapi sebenarnya dia jauh dengan Allah. Macam Fir'aun. Panjang umur, tak pernah sakit. Lain kali dia mengaku dia Tuhan. Lawan Allah. Ni Tuhan bagi kekayaan. Tuhan bagi kekayaan, dia bongkak, dia sombong dengan kekayaan tu.
Dia perendah-perendahkan lagi amalan sunnah. Tuhan bagi dia kaya, tapi kaya dia tu istidraj. Sedangkan dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh kita tak mau. Kita nak kita kaya, miskin sekalipun, kita dekat, rapat dengan Khalik, dengan pencipta kita. Sebab di dunia ni, kita satnya, singgah satnya, nak bangga terang mana sangat Nak bangga sombong terang mana sangat. Lah ni payah dah orang nak ada umur 100 pun. Nabi Nuh pun umur 1000 tahun. Dia berdakwah 950 tahun. Kalau kita ikut tu lebih pada tu lah umur dia. Tak ada orang Nabi Nuh pun. Lama dah tinggal. Ni kita ni pula, tambah kita ni 50, 60. Nabi kata 60, 70. Al-hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Akan diambil umatku antara 60, 70. Itulah kebanyakannya. Itulah yang kebanyakannya berlaku. Lah ni pula jenis instant, jenis segera. Baru ni pensyarah IAB keluar Piala Start dengan kemarin. Piala Start dengan isteri dia. Kena serangan jantung. Meninggal di situ. Muda lagi. Muda-muda dah. Allah Ta'ala tak kira umur. Tak kira tua muda sampai masa dia ambil lah. Tapi kebanyakannya 60, 70. Baik. Berdasarkan kaedah usulul fiqh al-masyaqqah tajlibut taysir. Perkara yang payah itu membawa kepada kemudahan. Islam memudahkan umat dia. Islam tidak menyusahkan. Apa saja perintah daripada Allah, semua baik. Semua tidak menyusahkan kita. Tu payah pergi haji. Dah lah duit tak apa dah. Itu bagi yang berkemampuan. Man istata'a ilaihi sabila. Ada lagi kelonggaran dia bagi yang tak berkemampuan. Kalau sihat tubuh badan, duit cukup. Kalau duit cukup, badan pula tak sihat, tak boleh pergi. Pergi duk buat susah orang sana, orang nak mengejar ibadat. Jadi, Islam ni mudah, tak ada masalah. Cuma kalau cukup syarat, kita tak usaha nak pergi, kita takut mati kita tu mati jahiliyah. Mati macam Yahudi dan Nasara. Kita takut, na'udzubillahi min zalik. Kena usahalah. Mengenai qadar sukatan atau ukuran air yang 2 kolah, ialah jika air itu dimasukkan ke dalam tempat 4 persegi. Ukurannya ialah 1/4 hasta. Ukuran dia 1/4 hasta. Lebih kurang macam ni lah. Macam tangan Ustaz ni mungkin panjang sikit. Dia ni kalau 1 hasta satu ni lah. 1/4 kita tambah lah 1 lagi. Lebih kurang tu. Kalau tengok dalam bentuk inci, lebih kurang 23 inci lebih sikit. 24 lah. 2 kaki. 2 kaki. Lebih kurang macam tu lah. 1 hasta, 1/4. Panjang kali lebar kali tinggi. Dah cukup lah 2 kolah. Kita luang tu berpuluh-puluh kolah lah. Tu berkolah-kolah lah. Tu kita tak ni dah. Lepas tu sistem penapisan dia pun canggih lah ni tengok. Dia punya besar penapis dia pun. Tak ada masalah. Tu dari sudut hasta. Lebar dan dalamnya. Panjang kali lebar kali panjang kali tinggi. 1/4 hasta. Dan kalau dimasukkan ke dalam tempat yang bulat pula, ukurannya ialah 1 hasta bukanya dan 2,5 hasta dalamnya. Bukanya 1 hasta, bulat tu. Bulat, bukaan dia 1 hasta. Dalamnya 2,5 hasta. Ustaz pergi dia petani dulu, tengok kolah-kolah mereka.
Kolah-kolah mereka bukannya besar macam kita. Kita ni, besar. Tengok taman Nilam Baiduri tu, kera bila terjun. Sampai menyusahkan pula, nak buat tutup pula. Tak tutup, mereka mandi kolam mereka. Lepas tu kita pergi duk ambil wuduk pula. Jadi, Ustaz Pi Petani bulat-bulat macam tu ya. Bulat-bulat. Tak tahu lah ni masa dulu masa Ustaz sekolah menengah dulu ni. Kawan ajak pergi melawat di selatan Thailand, pergilah melawat pusat-pusat pengajian di sana. Pula itu celup bagai celup itu ya. Kita ni puas hati boleh keliling tu. Berpuluh orang boleh keliling, tak ada masalah. Tu ukuran bulat dan dalamnya 2 hasta setengah. Dan apabila dimasukkan ke dalam tempat 3 persegi, masuk insya-Allah kita bagi laluan tak untuk azan insya-Allah. Insya-Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله بصير يا بصير بدار الإخوان أشهد لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita sambung sekali lagi. Sukatan 2 kolah. Dan apabila dimasukkan ke dalam tempat 3 persegi, ukurannya 1,5 hasta lebar dan panjangnya. 1 hasta setengah panjang dan lebar. Dan 2 hasta dalamnya. Air yang 2 kolah ini bersamaan lebih kurang 190 liter. Macam tu sekali ulama kita kaji. Ni berapa? 600 lah. Dia 190 liter. Lebih kurang. Dan lebih kurang 317 kati. Timbang pula. Dengan timbang lagi. Lebih kurang 317 kati. Ni kilo lah. Dulu ni kati lah. Baik. Dan bersamaan lebih kurang 11 tin minyak tanah. 11 tin minyak tanah.
Minyak tanah, minyak gas lah. Minyak gas lah. Ni bukan main mahal daripada minyak petrol lagi. Dulu kita dok buat apa, pelita dok buat apa, murah lah masa tu. Ni main. Tu minyak tanah budak-budak ni rasa tak tahulah. Baik, berdasarkan kenyataan-nyataan tersebut, bolehlah diringkaskan bahawa air-air yang sebanyak 4 jenis itu bukan kesemuanya boleh digunakan untuk mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Yang 4 jenis mana yang kita belajar sebelum ni lah. Air mutlak, air musyammas, air mustakmal, air mutanajis. Malah hanya 2 jenis sahaja yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Untuk nak hilang, nak sucikan najis ni. Iaitu air yang pertama, air mutlak. Yang kita dah bicarakan dulu. Air hujan, air embun, air salji, air telaga, air paip apa belaka tu. Dan air yang kedua, air musyammas. Air yang terdedah pada panas matahari. Di mana air musyammas itu hanya makruh menggunakannya pada badan. Tetapi sah boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Boleh. Jadi daripada 4 jenis air tadi, 2 jenis yang kita boleh gunakan untuk menghilangkan najis atau mengangkat hadas, iaitu air mutlak dan air musyammas. Ingat ni tu insya-Allah. Mengenai air jenis yang ketiga, iaitu air mustakmal, tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sekalipun air mustakmal tadi suci pada diri dia. Dia suci. Tapi ia tidak boleh menyucikan bagi yang lain. Air itu hanya boleh digunakan untuk minum. Boleh nak minum? Dia tak ada najis apa? Masak makanan dan sebagainya. Dan jenis air yang keempat pula, air mutanajis, tidak boleh digunakan untuk apa-apa pun selain daripada untuk menyiram tanaman-tanaman. Boleh guna juga, tapi untuk siram tanaman, mungkin jadi bajar lah kot pula. Bila dia ada najis tu. Pokok bunga, dia kata, dan sebagainya. Habislah tajuk jenis-jenis ayat ni. Khulasah dia, cuma sebagai isi-isi penting balik dia buat di belakang ni. Kita bacalah sikit. Kita baca balik sikit. Jenis-jenis air, yang pertama air terjenis kepada 4 jenis, iaitu air mutlak, air musyammas, air mustakmal dan air mutanajis. Yang kedua, air mutlak ialah air yang turun dari langit. Ini kesimpulan dia baliklah, kesimpulan daripada apa yang kita belajar. Air mutlak ialah air yang turun dari langit atau terbit dari bumi yang tetap atas apa juga sifat semula jadinya. Ia suci pada dirinya dan menyucikan bagi yang lainnya. Dan tidak makruh menggunakannya untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Yang ketiga, air musyammas ialah air yang dijemur di panas matahari. Suci pada dirinya dan menyucikan bagi yang lain. Tapi makruh menggunakannya. Makruh ni apa dia? Kalau kita tak guna dapat pahala, kalau kita guna taklah berdosa. Tak berdosa. Boleh. Untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Yang keempat, makruh menggunakan air yang dijemur di panas matahari untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ialah satu, di negeri yang sangat panas. Air yang dijemur dalam bejana yang diperbuat daripada benda-benda yang boleh berkarat. Yang ketiga, air itu digunakan pada badan. Dia boleh mai. Bila makruh ni adalah sesuatu kesan dia, mungkin jadi gatal ke, mungkin jadi penyakit kulit ke.
Yang kelima, air mustakmal ialah air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar, dan menghilangkan najis. Air mustakmal itu suci pada dirinya tetapi tidak menyucikan bagi yang lain. Macam air nyok, suci tapi tak boleh nak berwuduk dengan nyok. Air mustakmal ada dua kelakuan, dia kata, dua jenis dia. Yang pertama, air yang sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadas yang wajib. Yang kedua, air yang berubah dengan sebab bercampur benda-benda yang suci yang tidak boleh dipisahkan dengan air itu. Pencelup ke, pewarna ke masuk dalam tu, dia dah berubah dah warna dia. Air yang bercampur dengan benda-benda yang boleh dipisahkan dengan air itu tidak merosakkan nama air mutlak. Air itu adalah suci sekalipun air tadi berubah dengan perubahan yang banyak, boleh diasingkan. Yang ke-8, air yang sudah digunakan untuk perkara-perkara yang sunat dan basuhan wuduk kali kedua, dan yang ketiga boleh digunakan lagi untuk mengangkat hadas yang lain dan menghilangkan najis. Yang jadi mustakmal ni basuhan pertama, air basuhan pertama. Sebab itulah dibahaskan dalam kitab Iqna' tu, kalau air kolah tak cukup, 2 kolah pun kita sedah ya. Lup sedah bagi selera apa semua, boleh walaupun tak cukup. Kalau kita bangkit hak jatuh tu jadi mustakmal baliklah. Baik. Yang ke-9, air yang telah digunakan untuk basuhan anggota wuduk kali keempat dan selebihnya adalah suci dan menyucikan. Pasal apa kita belajar dah dulu ni, tak masuk dalam tu dah. Kita sunat sampai 3 kali je. Yang keempat tu jadi ayat tak ni dah. Bukan guna untuk beribadah dah. Boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dan yang ke-10, air yang telah digunakan untuk basuhan anggota wuduk kali yang pertama adalah air mustakmal. Suci pada dirinya tetapi tidak menyucikan bagi yang lain. Tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Tengok sampai setakat tu dulu. Nanti kita sambung sikit lagi mukhalasah dia. Dan kita akan tengok perbahasan mazhab-mazhab lah. Mazhab yang 4 ni. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Hambali berkenaan dengan 4 jenis air ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami kebenaran itu benar, pimpinlah kami untuk mengikuti kebenaran. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami kebatilan itu batil, pimpinlah kami untuk menjauhi kebatilan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri jika sekiranya Kau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan merahmati kami. Niscaya kami tergolong di kalangan hamba-Mu yang rugi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Kau pesongkan hati-hati kami setelah Kau memberi petunjuk dan hidayah kepada kami. Kurniakanlah pada kami di sisi-Mu rahmat, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pemberi rahmat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa azilal syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaqa wal munafiqin wal zulma wal zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Falastin. Allahumma fir
إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان وكل زمان. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum wansurna alaihim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah. Astagfirullah. Allah. Suria. Ada ni. Balik ni. Lama lah. Bulan dah habis nak balik dah.